Sebab itu apa kata ulama kata paling sikit kamu ada 4 ujian. Pertama sedih, ya Allah sedih tadi dia marah saya. Okey. Kedua kita ada perpisahan, ya Allah tak sangka dia perpisahan akan lalui. Pertama rasa sedih. Siapa pun orang Islam kan, orang kafir kan pasti pernah rasa sedih. Jadi rasa sedih tu jangan bawa sampai ke tidur. Kerana nanti tidurnya menangis. Okey? Jadi ampunkan, maafkan, pulangkan balik pada Allah. Ya Allah, aku pulangkan balik rasa sedih ni kepadamu, ya Allah. Aku tak nak nyimpan, ya Allah. Ni kekuatan. Bila kata lapang dada, maknanya apa? Dia akan lebih sihat dari ayahnya. Dia akan lebih sihat 40 tahun dari ayahnya. Ini mengikut peta-peta perubatan. Artinya kalau kita masih muda tapi susah hatinya lebih banyak, kita kadang-kadang kelihatan lebih tua, lebih penat, lebih letih dari ayah kita. Oleh itu bangun. Siapa nak nampak muda, tidurlah dengan lapang dada setelah memaafkan semua orang. Maaf semua orang tanpa kecuali. Dia musuh kecil ke, musuh ketat ke, musuh besar ke, jiran kecil ke, jiran besar, orang jauh ke, dulu ke, salahnya dulu ke, salahnya sekarang ke. Hari ini nak tidur minta maaf. Sebab itu ambil uduk, bersihkan jasad. Betul? Bersihkan jasad. Apa sebab kata ulama kata apa? Kalau kita kata ditakdirkan kita meninggal malam itu, meninggal dalam keadaan kita beruduk, niat beruduk, buat uduk lah. Atau batal tak batal nombor 10. Okey? Niatnya uduk. Orang yang meninggal ketika rohnya, ataupun kita kata orang yang meninggal dalam tidurnya dengan uduk, rohnya nanti dekat dengan arasy. Okay. Tapi kalau orang yang tidur tapi tidak beruduk, rohnya yang dia angkat jumpa Allah jauh sikit. Yang ini dia letak jauh sikit. Yang ini datang dekat sikit. Sebab dia nak tidur tadi, dia beruduk. Itu sebahagian daripada nasihat ulama. Kenapa beruduk? Uduk dengan tak uduk saja, rohnya di tempat berbeza. Bayangkan yang solat, yang tak solat. Yang puasa, yang tak puasa. Maka kita sama-sama bangun kekuatan, bantu anak keliling kita, saudara keliling kita, supaya mereka benar-benar mampu untuk dekat dengan Allah, insya-Allah. Itu yang kedua. Ketiga, kita kata, cuba bayangkan contoh macam mana beratnya. Ini kisah Nabi Yusuf, betul? Kisah Nabi Yusuf sangat besar kesannya dalam kehidupan. Sebab itu kita kata kalau bulan Ramadan ini, indahnya bulan Ramadan ini, semacam mana indahnya Nabi Yusuf dengan 11 adik-beradiknya. Indahnya Nabi Yusuf, hebatnya Nabi Yusuf, bersinarnya hidup Nabi Yusuf, istimewanya Nabi Yusuf di mata Allah. Okay, ini kekuatan. Sehingga memadamkan semua apa kita kata kisah-kisah 11 orang adik-beradiknya. Bayangkan kalau kita jadi Nabi Yusuf. Okey, udahlah tak buat apa-apa baik pula tu, tapi didengki. Dituduh ayahnya pula kata apa? Ayahnya kata anaknya adik-beradik yang lain kata apa? Ayah pilih kasih, sayangkan Yusuf, tak sayangkan kami. Okey, itu sebab kita kata Nabi Yaqub ambil kira juga pesan pada kerana dia Nabi, dia tahulah apa tanda-tanda. Bila Nabi Yusuf ceritakan dia nampak ada bulan jatuh, jumpa dia matahari dan sebagainya, bintang-bintang datang sujud kepadanya, menandakan dia akan diangkat jadi Nabi. Maka lagilah sangat-sangat dikasihi oleh ayahnya. Maka perasaan ini keadaan ini dirasa oleh adik-beradiknya sehingga dibuatlah fitnah. Ini semua orang tahu. Kita kena tahu ini kekuatan yang kita nak angkat. Kerana apa? Bayangkan bagaimana Nabi Yusuf nak memaafkan saudara-saudaranya. Senang ke susah agak-agak? Nabi Yusuf diangkat akhirnya berapa? Masuk dalam perigi, kena jual di pasar sebagai hamba, kemudian difitnah. Ya Allah. Okay, menggoda isteri raja. Akhirnya masuk penjara. Okay. Allah punya peta akhirnya jadi menteri keuangan di Mesir. Menjadi orang besar di Mesir. Maka bila kata jadi menteri, kan bila musim kemarau, ini yang pendek kisahnya saja. Bila setelah 10 sahabat ini datang, okay, Bunyamin tinggal maknanya mereka yang datang ini, okay, maknanya untuk mendapat bekalan, akhirnya
Nabi Yusuf membuat ikhtiar sehingga akhirnya dia dapat memberitahu kepada adik-beradiknya, dapat berjumpa balik dengan ayahnya yang buta dan sebagainya serta menangis hilangnya Nabi Yusuf. Kalau kita jadi Nabi Yusuf, difitnah sampai begitu begitu sulit, agak-agak macam mana nak ampunkan, nak maafkan. Maka sekali lagi kita rasa Nabi Yusuf memiliki sikap lapang dada. Ni yang kita nak angkat, lapang dada, yang kita nak tumbuhkan dalam proses kita beribadah Ramadan ini, artinya nak merawat jiwa kita supaya tidak menyimpan apa-apa saja yang sakit, apa-apa saja yang sulit yang kita tak mampu selesaikan. Artinya ada masalah negara, ada masalah kerja, ada masalah gaji yang tak boleh diselesaikan masa sehari. Ada bantuan tapi tak dapat bantuan. Contoh, ada borang susah nak isi borangnya. Maka kekuatan yang kita nak makan, lapang dada. Rezeki Allah yang bagi, kita yang usaha. Kita yang usaha, kita yang doa, kita yang hajat. Walaupun kita kata ibadah kita yang banyak-banyak tadi kita kata kita beribadah, tapi ke semua ibadah itu belum tentu menjamin kita ke syurga. Yang melayakkan kita masuk ke syurga bukan ibadah kita, tapi apa? Adalah kerana redhonya Allah, kerana rahmatnya Allah, kerana kasih sayangnya Allah. Jangan pula kata, kalau doktor kata ibadah tak boleh, tak payah untuk masuk syurga. Jangan. Itu salah. Mana kalau kita kata ibadah kamu tidak mampu nak lontar kamu masuk ke syurga. Kerana syurga itu sangat mahal. Sangat mahal. Makanya ibadah kita ni sikit, dosanya banyak. Apalah ibadah pula cacat. Maka nilai ibadah kita kecil je di mata Allah. Kalau bukan kerana rahmat Allah, kita memang tak layak masuk syurga. Hari ini taubat, esok buat dosa lagi. Hari ini solat, esok lompong-lompong lagi. Hari ini solat, lepas tu ngumpat pula. Ini kekuatan. Maka kalau kita nak bangun balik, kenapa kita nak lapang dada tadi? Supaya semua ibadah yang kita buat itu, kita buat semata-mata bukan nak beli syurga. Kita buat ibadah kita kerana nak dapat apa tadi? Rahmatnya Allah, meraih redhonya Allah, meraih yang Allah. Pernah satu kisah yang diceritakan oleh ulama, seorang ahli yang hamba yang sudah dimasukkan ke syurga. Jadi Allah kata kamu ini masuk syurga kerana rahmat aku. Jadi kalau ahli ibadah kata apa? Tak, aku masuk syurga kerana ibadah aku. Aku banyak ibadah. Aku banyak sedekah. Aku banyak buat baik. Jadi pastilah yang aku masuk syurga ni kerana ibadah aku. Maka malaikat pun Allah pun panggil malaikat. Cuba bagi tahu ke orang ini apa pahala yang dia ada. Apa pahala yang dia ada? Berapa berat pahala dia daripada ibadah dia tadi? Maka malaikat dengan sekilas mata mengiranya ibadah yang dia buat tidak mampu membayar sebiji mata pun. Harga sebiji mata yang Allah bagi ni mahal wok. Ni. Yang boleh nampak ni. Ibadah, ahli ibadah ini tadi, yang dia layak masuk syurga tadi, yang dia kata pada Allah, kata yang aku masuk syurga kerana ibadah aku tadi, Allah tunjuk pahala dia. Malaikat kata apa? Semua pahala dia yang dikumpul tak mampu nak bayar harga sebiji matanya pun. Bukan 2 biji. Allah bagi 2 biji. Kamu nak bayar dengan apa? Maka sekali lagi kita nak angkat kekuatan. Jangan takut memaafkan kerana kita ni bukan banyak ibadahnya. Kalau kamu nak dimaafkan Allah, maka belajarlah, latihlah diri untuk mudah memaafkan orang lain walaupun sebesar mana dosanya. Walau sebesar mana dosanya. Kalau Allah kata, aku ampun dosa seluas langit dan bumi. Aku ampun dosa sebanyak buih di laut. Kita ni siapa? Tak nak mampunkan orang, tak nak maafkan orang. Jadi jangan tunggu raya baru nak maaf. Bila-bila sebab mati tak tunggu raya. Sebab itu kalau tak boleh maaf jumpa pakai apa kita kata berjabat tangan, hantar WhatsApp banyak-banyak mak minta ampun, minta maaf. Ya Allah, dosa dari kecil, dari remaja, dari belum kahwin, dari dah kahwin. Ya Allah, sampai dah jadi nenek dan ya Allah, banyaknya dosa aku dengan mak aku. Ya Allah, ampun ya Allah.
Ni kekuatan. Kalau kita mahu diampun Allah, tolonglah. Mudah-mudah di dunia ini ampunkan keluarga kita. Ampunkan sahabat kita. Ampunkan musuh kita. Musuh kita buat fitnah. Sakit. Jangan. Kita takut rebah depan dia. Macam mana dia nak ajar kita, apa kita kata, talqin ke tidak? Dia nak ajar la ilaha illallah atau tidak? Kita tak tahu ujung hidup kita rebahnya di mana. Rebahnya di riba siapa, di rumah siapa, di tempat mana, depan siapa. Oleh kerana kita tak tahu kita rebahnya di mana, atau kita kata kita sakratul maut di mana, maka sekali lagi mari kita sama-sama lapang dada ampunkan semua orang. Besar mana pun dosanya, sebab kita nak mati. Kita nak berangkat jumpa Allah. Okey.